Hai, apa khabar semua? Adakah anda sudah bersedia untuk belajar biologi bersama cikgu? Hari ini kita masih lagi dalam bab 10, pengangkutan dalam manusia dan haiwan. Dan topik yang kita akan belajar ialah 10.3, mekanisme denyutan jantung. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat memerihalkan mekanisme denyutan jantung manusia yang melibatkan nodus sinoatrium, nodus atrioventricle, berkas His dan juga gentian Purkinje. Yang kedua, dapat berkomunikasi tentang daya yang menyebabkan peredaran darah dalam manusia, iaitu pengepaman jantung dan juga pengecutan otot rangka. Jom kita belajar sama-sama. Sebelum ini, kita sudah pun belajar bahawa komponen utama dalam sistem peredaran manusia ialah jantung. Jantung bertindak sebagai pam di mana pengecutan otot jantung membolehkan darah diedarkan ke seluruh badan. Lihat, ini merupakan mikrograf otot kardium. Dan lihat juga pada rajah otot kardium. Keistimewaan otot kardium berbanding otot-otot yang lain ialah otot kardium bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Jadi apa keistimewaan dan kelebihan ciri ini? Apabila otot kardium bersilang dan bersambungan, ini membolehkan impuls elektrik disebar dengan cepat. Dan sel otot kardium juga dirangsang untuk mengecut dengan serentak dan seragam. Satu lagi istilah yang anda perlu tahu tentang jantung ialah myogenik. Otot jantung bersifat myogenik. Apa yang dimaksudkan dengan myogenik? Ini bermaksud jantung boleh mengecut dan mengendur tanpa perlu menerima isyarat impuls daripada sistem saraf. Bermaksud tidak perlu menunggu arahan daripada otak. Sebab itulah, sekiranya jantung dikeluarkan daripada badan tetapi dibekalkan dengan oksigen dan nutrien, maka otot-otot kardium mampu untuk mengecut dan mengendur secara beritma dengan sendiri. Adakah ini bermaksud jantung langsung tidak menerima impuls daripada sistem saraf? Tidak, ya. Apabila kadar denyutan jantung perlu ditingkatkan ataupun dikurangkan, maka barulah jantung akan menerima impuls daripada sistem saraf. Peredaran darah adalah disebabkan oleh daya yang dihasilkan melalui pengepaman jantung dan dibantu oleh pengecutan otot rangka. Jadi sekarang kita akan belajar dulu tentang mekanisme pengecutan jantung. Lihat pada dinding atrium kanan. Di sinilah terdapat sekelompok sel yang dikenali sebagai perentak. Nama lain bagi perentak ialah nodus sinoatrium atau singkatannya nodus SA. Jadi apa fungsi perentak? Perentaklah yang bertanggungjawab untuk menjana impuls elektrik. Dan impuls ini akan merebak ke dinding kedua-dua atrium dengan cepat. Kenapa impuls elektrik boleh merebak dengan cepat? Kita sudah pun belajar sebelum ini. Otot kardium bersilang dan bersambungan antara satu sama lain. Jadi ini akan menyebabkan kedua-dua atrium mengecut secara beritma. Tekanan dalam atrium akan meningkat dan seterusnya menyebabkan darah dipam ke ruang ventrikel. Lihat animasi yang ditunjukkan. Pengecutan dinding atrium menyebabkan darah dipam masuk ke ruang ventrikel. Impuls elektrik seterusnya akan sampai ke satu lagi nodus, iaitu nodus atrioventricle, yang juga dikenali dengan singkatan nodus AV. Nodus AV akan menahan impuls elektrik buat seketika bagi memastikan darah dari atrium dapat memasuki ruang ventrikel. Seterusnya,
impuls elektrik akan tersebar ke berkas his. Berkas his akan bercabang dan melalui bahagian tengah septum dan seterusnya tersebar ke gentian Purkinje. Impuls elektrik merebak dari bahagian apex jantung ke seluruh dinding ventrikel dan inilah yang menyebabkan kedua-dua ventrikel mengecut secara beritma. Tekanan dalam ventrikel akan meningkat dan menyebabkan darah dipam keluar dari jantung, sama ada ke peparu atau ke sel-sel badan yang lain. Ingat, mekanisme pengecutan jantung bermula dengan nodus SA, diikuti dengan nodus AV, berkas his dan akhirnya gentian Purkinje. Lihat betapa lajunya pergerakan impuls elektrik dalam jantung. Inilah yang menyebabkan jantung berupaya untuk mengecut dan mengendur secara beritma. Dan ini jugalah yang membolehkan darah dipam keluar dari jantung. Lihat animasi yang ditunjukkan. Pengecutan dan pengenduran otot jantung melibatkan dua fasa utama, iaitu fasa sistol dan fasa diastol. Apa yang berlaku semasa fasa sistol dan apa pula yang berlaku semasa fasa diastol? Cuba perhatikan animasi yang ditunjukkan. Fasa sistol merujuk kepada fasa di mana otot kardium jantung akan mengecut. Manakala fasa diastol adalah apabila otot jantung sedang berehat atau mengendur. Semasa fasa diastol lah jantung akan diisi dengan darah. Tekanan yang dihasilkan dapat dikesan melalui tekanan dalam salur darah arteri. Dan kita semua tahu bahawa tekanan darah boleh diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan sebagai sfigmomanometer. Bacaan yang kita dapat adalah terdiri daripada dua nilai atau bacaan yang berbeza, di mana bacaan di atas yang nilainya adalah lebih besar merujuk kepada bacaan tekanan sistolik, di mana ini merujuk kepada tekanan tertinggi dalam arteri semasa otot jantung mengecut. Manakala nilai di bawah merujuk kepada bacaan tekanan diastolik yang merujuk kepada tekanan terendah dalam arteri semasa otot jantung mengendur. Kadang-kadang, perentak jantung iaitu nodus sinoatrium gagal untuk mencetuskan impuls elektrik pada kadar yang normal. Dan inilah yang menyebabkan masalah degupan jantung yang tidak normal seperti bradykardia dan takikardia. Perhatikan animasi yang ditunjukkan, apa yang dapat diperhatikan dalam keadaan bradykardia dan juga takikardia. Bradykardia adalah satu situasi di mana kadar degupan jantung adalah jauh lebih perlahan berbanding normal. Dan ini seterusnya menyebabkan sel-sel badan tidak mendapat oksigen dan juga nutrien yang secukupnya. Takikardia pula adalah keadaan yang berlawanan dengan bradykardia, di mana kadar degupan jantung menjadi terlalu laju, lebih laju berbanding individu yang normal. Jadi apabila kadar degupan jantung menjadi tidak teratur dan abnormal, pesakit akan dipasang dengan perentak buatan. Apa itu perentak buatan? Perentak buatan merujuk kepada alat elektronik yang akan dipasang pada bahagian dada pesakit, di mana ianya mengandungi bateri dan juga disambung dengan wayar. Alat ini akan mencetuskan sedikit cas elektrik yang seterusnya merangsang jantung untuk berdegup. Maka kadar degupan jantung akan kembali normal. Ini adalah kerana cas elektrik ini akan dibekalkan mengikut sela masa yang telah diprogramkan oleh doktor. Malah, alat perentak buatan juga
mampu untuk menyimpan maklumat tentang kadar degupan jantung pesakit. Tahukah anda bahawa ujian diagnostik elektrokardiogram yang juga dikenali dengan singkatan EKG atau ECG boleh digunakan untuk mengenal pasti masalah pada jantung? Elektrod akan dipasang pada badan kita dan maklumat yang diperoleh akan dihantar ke mesin ECG dan ianya akan direkodkan dalam bentuk graf iaitu sebagai gelombang. Ini merupakan rekod aktiviti elektrik yang mencetuskan setiap denyutan jantung. Dan daripada rekod ini, kita boleh mengenal pasti seandainya individu itu mengalami masalah aritmia seperti takikardia, bradikardia atau masalah kadar degupan jantung yang tidak normal. Malah ujian elektrokardiogram boleh juga digunakan untuk mengenal pasti masalah kardiovaskular yang lain. Cikgu pasti anda biasa ke klinik untuk berjumpa dengan doktor dan doktor akan menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi denyutan jantung. Jadi, apa itu bunyi denyutan jantung dan bagaimana bunyi ini terhasil? Bunyi denyutan jantung ialah lapdap dan ianya terhasil akibat penutupan injap dalam jantung, di mana bunyi lap yang pertama dihasilkan apabila injap trikuspid dan injap bikuspid tertutup. Ini berlaku semasa fasa sistol. Manakala bunyi yang kedua iaitu dap dihasilkan apabila injap sabit yang terdapat di pangkal aorta dan pangkal arteri pulmonari tertutup, iaitu semasa fasa diastol. Cikgu sudah pun ajar sebelum ini bahawa pengaliran darah bergantung kepada daya yang dihasilkan oleh pengecutan otot jantung dan juga pengecutan otot rangka. Jadi persoalannya sekarang, kenapa perlukan bantuan pengecutan otot rangka? Kenapa tidak bergantung sepenuhnya kepada daya yang dihasilkan daripada pengecutan otot jantung? Ini adalah kerana walaupun pengepaman oleh jantung menghasilkan daya yang cukup besar, tetapi ianya hanyalah cukup untuk mengalirkan darah melalui arteri, arteriol dan kapilari darah. Semakin jauh darah mengalir menjauhi jantung, tekanan darah juga akan berkurang. Maka apabila darah sampai di vena, daya daripada pengepaman jantung tidak mencukupi untuk meneruskan pengaliran darah untuk kembali ke jantung. Masalah kedua ialah darah juga terpaksa mengalir menentang tarikan daya graviti. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Terdapat otot licin pada dinding venul dan vena, maka pengecutan otot licin ini juga membantu untuk mengalirkan semula darah masuk ke jantung. Yang kedua ialah pengecutan otot rangka. Lihat animasi yang ditunjukkan. Apabila kita bergerak seperti berlari ataupun berjalan, otot rangka akan mengecut. Ini menyebabkan otot rangka menekan dan mencerut vena. Tekanan akan meningkat dan memaksa darah untuk bergerak ke arah jantung, di mana injap akan dibuka. Injap kemudiannya akan tertutup bagi menghalang darah mengalir balik semula ke arah kaki. Seterusnya, kita akan masuk topik yang baharu, 10.4 mekanisme pembekuan darah. Cikgu harap pada akhir pembelajaran nanti, pelajar dapat mewajarkan keperluan mekanisme pembekuan darah. Yang kedua, dapat memerihalkan mekanisme pembekuan darah. Dan yang ketiga, dapat memerihalkan isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah, iaitu trombosis, embolisme dan juga hemofilia. Apabila kita mengalami kecederaan dan mengakibatkan pengaliran darah keluar,
Sekiranya kecederaan itu tidak serius, kita akan dapati selepas seketika darah akan berhenti mengalir dengan sendiri. Apa yang sudah berlaku? Ya, telah berlaku proses pembekuan darah. Jadi kita lihat dulu kenapa mekanisme pembekuan darah penting. Yang pertama, dengan adanya mekanisme pembekuan darah, maka dapat menghenti atau meminimumkan kehilangan darah. Yang kedua, dapat mencegah kemasukan mikroorganisma. Dan yang ketiga, dapat mengekalkan tekanan darah. Ingat, kehilangan darah yang banyak boleh menurunkan tekanan darah ke paras yang berbahaya. Jadi sekarang kita akan lihat pula bagaimana proses ini berlaku. Mekanisme pembekuan darah melibatkan satu siri tindak balas biokimia, di mana ianya bermula dengan platelet yang akan berkumpul di kawasan di mana berlakunya kecederaan. Platelet yang tergumpat bersama-sama dengan sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah akan membentuk bahan pengaktif yang dikenali sebagai thrombokinase. Thrombokinase pula dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium boleh menukarkan prothrombin kepada thrombin. Jadi thrombin ini merupakan sejenis enzim dan ini akan memungkinkan perubahan fibrinogen kepada fibrin. Lihat gambar yang ditunjukkan, inilah fibrin yang merujuk kepada bebenang yang membentuk jaringan yang boleh memerangkap eritrosit dan menutup luka. Jadi akhirnya luka akan ditutup dan darah berhenti mengalir keluar. Isu kesihatan berkaitan pembekuan darah yang pertama yang kita akan lihat ialah hemofilia. Kita sudah pun belajar betapa pentingnya untuk berlakunya proses pembekuan darah. Jadi bagi pesakit hemofilia, darah gagal untuk membeku. Ini merupakan penyakit genetik disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Dan bayangkan apa yang akan berlaku jika tiada faktor pembeku. Apabila darah mengalir dan mengalir tanpa berhenti, maka pendarahan berlebihan, walaupun akibat luka yang kecil ataupun lebam, boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, kita akan lihat tentang trombosis. Apa yang dimaksudkan dengan trombosis? Trombosis merujuk kepada pembentukan darah beku dan darah beku pula dikenali sebagai thrombus. Jangan keliru ya, darah beku ialah thrombus dan proses di mana darah beku atau thrombus ini terbentuk ialah trombosis. Jadi, kenapa trombosis berlaku? Dalam keadaan biasa, disebabkan oleh kehadiran heparin, darah tidak akan membeku. Tetapi jika berlaku kerosakan dalam salur darah ataupun akibat pengaliran darah yang terlalu perlahan sehingga menyebabkan faktor pembeku terkumpul, boleh menyebabkan trombosis. Yang terakhir ialah embolisme, di mana trombus apabila ianya mula bergerak, ianya akan membentuk embolus. Bayangkan apa yang akan berlaku jika embolus ini tersekat dalam salur darah yang kecil. Sudah tentu aliran darah akan berhenti dan kesannya ialah sel-sel yang tidak mendapat oksigen akan mula mati. Bayangkan jika embolus ini menyekat aliran darah dalam arteri koronari. Sudah tentu ini boleh menyebabkan penginfarkan miokardium.